ucapin tahniah bagi murid-murid yang dapat menyertai kelas pada pagi ini. Okay. Kita akan teruskan tajuk pembelajaran kita hari ini, iaitu tajuk pecahan. Okay. Pecahan dengan operasi tolak. Okay. Hari Isnin hari tu kita guna penyebut sama. Okay. Untuk hari ini kita akan belajar dengan penyebut yang tak sama. Okay. Baik, cikgu akan share dengan kamu. Okay, satu slide. Okay, nampak tak? Okay, nampak slide cikgu ya? Nampak. Okay, bagus. Okay, jangan senyap je. Kalau tak nampak, bagi tahu. Kalau nampak, pun bagi tahu. Okay. Baik. Okey, untuk tajuk hari ini iaitu menolak pecahan dengan penyebut tidak sama. Okey, kita tengok. Baik, cikgu harap hari ini murid-murid dapatlah mengenal pasti dan memahami operasi menolak pecahan dengan kita samakan penyebut dia. Macam mana kita nak samakan penyebut dia? Cikgu akan ajar, kemudian murid boleh faham dan dapatkan hasil penolakan tu dalam bentuk yang termudah. Maksudnya bila kita dah kira, kita dah tolak, okay, kita boleh kecilkan lagi pecahan tersebut. Okay, untuk dapatkan jawapan yang lebih tepat. Baik. Okay. Baik, cikgu harap kamu dah sediakan buku, tulis. Okay, sambil cikgu bercerita, sambil kamu menulis, sambil tu kita belajar. Okey, baik. Kita tengok pada contoh yang pertama yang akan cikgu kongsi dengan kamu. Okey, di mana? Okey, 4/9 tolak dengan 1/3. Okey, awak lihat tak? 9 penyebut dia 9 dan 3. Sama ke tidak? Tak sama kan? Okey. Seperti yang cikgu ajar kamu masa tajuk penambahan sebelum cuti hari tu, kita apa juga kita nak buat untuk melibatkan operasi, kita perlu samakan penyebut dia dengan melibatkan sifir. Okey. Jadi kita tengok penyebut dekat situ 9 dan 3. Okey, 9 dan 3. Baik, kita perlu lihat sifir berapa kalau penyebut 9 dengan 3? 3. So kita akan lihat pada sifir 3. 3 dan 9. Okey, baik. Lepas kita melihat sifir 3 dan 9, okay, kita perlu lihat pula pada nilai nombor yang sama. Okay. Dalam sifir 3 dan 9, okay, ada 3 nombor yang sama, iaitu 9, 18 dan 27. Tetapi kita akan memilih nilai digit yang lebih kecil, paling kecil. Jadi kita ambil nombor berapa? 9. 9. Baik, 27 dan 18 ni kita tak perlu ambil. Kita ambil 9. Baik, kalau kamu lihat dalam sifir 9, 9 darab berapa dapat 9? Ya, awak boleh lihat. Lihat. 1 ya, sebab 9 itu berada di kotak yang pertama. Jadi 9 darab 1 ialah 9. Okey, 3 darab berapa dapat 9? 3. Kamu boleh kira bilangan kotak tersebut. Okey, 3. 3 darab 3 bersamaan dengan 9. Okay, apabila kita dah kenal pasti, barulah kita tulis. Okey, tulis.
9 darab 1, 9. Okey, apabila penyebut darab 1, pengangka pun kena darab 1, iaitu 4 darab 1. Kalau cikgu tak tulis darab 1 ni boleh tak? Kita just tulis saja terus 4 per 9. Boleh tak kita tulis saja terus 4 per 9? Amar boleh tak Amar? Boleh tak cikgu tak tulis darab 1 ni? Kita terus je tulis 4 per 9. Boleh. Boleh. Okey. Sebab nilainya tetap sama. Apabila kita darab 1, nilai dia tetap sama. Tapi di sini cikgu nak tunjukkan pada kamu. Jadi kalau kamu tak tulis pun tak mengapa. Okey. Untuk 1 per 3, untuk kita dapatkan penyebut dia 9. Jadi 3 darab 3 bersamaan dengan 9. Okey, apabila penyebut darab 3, pengangka pun kena darab dengan 3. Jadi 1 darab 3 berapa? 3. Okey, baik. Kita salin dia semula. 4 per 9 tolak 3 per 9. Okey, bila penyebut dah sama, barulah kita boleh tolak. Okey. Yang nak tolak penyebut ke pengangka? Penyebut ke pengangka? Pengangka, iaitu nombor yang bahagian atas je kita tolak. Iaitu 4 tolak 3 bersama dengan 1. Okey, penyebut dia kamu tak perlu tolak. Kamu kekalkan dengan penyebut yang sama iaitu 9. Jadi jawapan ni ialah 1 per 9. Baik. Okey, kamu boleh tulis dulu. Cikgu bagi masa. Okey, sekejap. Dalam 2 minit untuk kamu tulis. Kalau tak sempat nanti, cikgu akan share seperti biasa ya. Share dengan kamu dalam grup kita. Okay, boleh tulis dulu. Okay dah? Belum. Okay. Okay dah? Dah. Okay. Yang tak sempat nanti awak sambung tengok dalam grup ya. Okay, kalau kamu tak sempat nak salin. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Okey, melibatkan nombor bercampur. Tetapi penyebut dia sama tak kat situ? Sama tak? Penyebut dia. 5, 2 per 5 tolak 1, 1 per 6. Sama tak? Tak. Tak sama. Okey. Jadi kita kena tengok sifir berapa tu? Sifir berapa? 5 dan 6. Okey, sifir 5 dan 6. Baik, kalau tak ingat sifir, murid-murid tulislah dekat tepi. Okey, supaya tidak berlaku kecuaian ataupun kesilapan. Okey, kamu tulis kat tepi sifir 5 dengan sifir 6. Baik, okey, cikgu nak tanya. Cikgu dah bagi tu sifir 5 dengan 6 tu kat situ. Okey, awak cari nilai yang sama dalam sifir tersebut. 30. Yes, bagus. Okey, 30. Ada nombor yang lain tak selain daripada 30? Tak ada. Tak ada. Jadi, kita kena samakan penyebut dia dengan nilai 30. Jadi 5 darab berapa dapat 30?
Kamu kira lah petak ni ada berapa? 5 darab 6. Okey, jadi 5 darab 6 bersamaan 30. Okey, 6 darab berapa dapat 30? 5. Okey, bagus. Baik. Dia akan berlaku seperti ini. Kamu kena tulis 5. Okey, nombor bulat dia 5. 2 darab 6. Okay, kenapa 2 darab 6? Sebab penyebutnya darab dengan 6. Apabila penyebut darab dengan 6, pengangka pun darab dengan 6. Okey. 6 darab 5. Bila 6 darab 5, pengangka pun perlu darab 5. Okey. Baik, 2 darab 6 berapa? 12. 12. Okey, bagus. 1 darab 5? 5. 5. Okey, bagus. Baik. Jadi, dia akan berlaku macam ni. Okey. 5 dan 1 ialah nombor bulat. Jadi, kita gabungkan dia. Okey, kita gabungkan dia mengikut dia punya kategori. Okay, sebab dia nombor bulat, kita kumpulkan dia ke 5 tolak 1. Jadi berapa? 4. Okey, bila penyebut dah sama. Okey, 5 darab 6, 6 darab 5, penyebut dia jadi 30. Barulah kita boleh tolak pengangka dia. Iaitu 12 tolak 5. Okey, 12 tolak 5, nilai dia bersamaan dengan berapa? 7. Okey, 12 tolak 5 bersamaan dengan 7. Jadi jawapannya ialah 47/30. Okey. Baik, pecahan ni perlu tak kita kecilkan lagi? Boleh kecil lagi tak? Ataupun kita permudahkan dia lagi? Boleh kita permudahkan lagi? Kalau kamu lihat di sini, okay, 7/30. Okay, 7 hanya boleh bahagi dengan diri dia sendiri. Sebab dalam sifir, hanya 7 boleh bahagi dengan 7. Okay, 30. 30 boleh tak? Bila 7 bahagi dengan 7, maksudnya penyebut pun kena bahagi nilai yang sama kan? Cikgu dah cakap. Jadi 30 boleh tak bagi dengan 7? 30 boleh bagi dengan 7 tak? Dalam sifir 7 ada tak 30? Tak ada. Tak ada. Jadi oleh kerana 7 boleh bagi dengan diri dia sendiri, maksudnya dengan nombor dia sahaja, 30 pula tak ada dalam sifir 7, maka nilai pecahan ini dah lengkap. Jadi tak perlu dikecilkan lagi. Okay, jadi jawapannya 47/30. Okay. Okay. Kita lihat soalan contoh yang ketiga. Okay, ini agak susah dan panjang sikit. Tapi kalau kamu fahamkan, soalannya pun mudah saja sebenarnya. Okay, nampak je, panjang. Ada 3 pecahan nak selesaikan. Okay, baik. Soalan yang diberi ialah 4/7/8 tolak 1/2 tolak 2/3. Okay, untuk kamu, cikgu sangat-sangat menggalakkan janganlah kamu tolak ketiga-tiganya sekali. Okay, nanti kamu akan keliru. Jadi, cikgu nak kamu tolak satu persatu. Okay, mulakan dengan pecahan 4/7/8 tolak 1/2 dahulu. Okay, kita tolakkan 2 pecahan dulu. Bila kita tolak satu persatu, jadi kita akan boleh semak dan boleh lihat okay, macam mana nak tolak nombor tu dengan betul. Baik. Okay, kalau kamu lihat di sini 4/7/8 tolak 1/2. Nampak tak yang cikgu bulatkan tu? Okay, kita nak tolak yang itu dulu. Okay, 2/3 tu nanti.
Kita tunggu. Kita tolak dua pecahan dulu. Baik, dua nombor ni pun penyebutnya tidak sama. Iaitu 8 dan 2. Jadi kita perlu lihat sifir 8 dan 2. Cuba kamu lihat sifir 8 dan 2. Apakah nilai nombornya yang sama? 16. 8, 8 16. dan 16. Ada dua nombor kan? 8 dan 16. Jadi kita akan pilih nombor yang paling apa? Kecil. Iaitu nombor apa? 8. 8. Bagus. Baik. 4, 7 per 8. 8 dah ada. Jadi tak perlu kita darabkan dengan 1. Macam cikgu cakap tadi lah. Tak perlu tunjuk darab dengan 1. Kita boleh tulis terus. Baik. 1 per 2 ni kita nak jadikan dia 8. 2 nak jadi 8. 2 darab berapa dapat 8? 2 darab 4. Bila 2 darab dengan 4, 1 pun perlu darab dengan 4. Macam cikgu cakap tadi, 4, 7 per 8, kita terus saja tulis. 1 per 2, kita darabkan dengan 4. Kemudian 2 per 3 ni kita salin aja dulu. Sebab kita tak nak selesaikan dia lagi. Baik, kita nak tolakkan yang dalam kotak ni dulu. Bila dah jadi macam ni, 4, 7 per 8. 1 darab 4 berapa? 4. 4. 2 darab 4, 8. So dia akan jadi macam ni. Baik. Nombor bulat yang ada adalah 4. 1 per 2 tak ada nombor bulat, betul? Jadi Betul. kita kumpulkan 4. Kita kumpulkan 4. Jadi 7 tolak dengan 4. 7 tolak dengan 4. Penyebut dia ialah 8. Jadi 7 tolak dengan 4 dapat berapa? 3. 3. Jadi 4 3 per 8. 2 per 3 kita salin saja. Dia akan jadi macam ni. 4 3 per 8. Tolak 2 per 3. Kamu tulis dulu. Sebab kita akan sambung slide yang kedua. Kita tengok sambungan dia. Tadi 4 3 per 8 tolak 2 per 3 kan? Kita nak selesaikan ni pula. Tadi kita dah selesaikan pecahan pertama dengan kedua. So sekarang hasil pecahan pertama dan kedua tadi tu kita akan tolak dengan 2 per 3. Baik. 4 3 per 8 tolak 2 per 3. Penyebut dia masih lagi tidak sama. Betul? Jadi kita nak lihat sifir berapa ni? Sifir berapa? 8 dan 3. 8 dan 3. Baik, lihat sifir 8 dan 3. Cari nilai nombor yang sama dalam sifir 8 24. 24. Ada lagi tak selain daripada 24? Tak ada. Tak ada. Baik. Untuk 8 darab berapa jadi 24? Kiralah dekat petak ni. 3. 8 darab 3. 3 darab berapa dapat 24? 8. 8. Oleh kerana penyebut darab 3, penyebut darab 8, so pengangka dia pun mesti darab nombor yang sama. Dia akan jadi macam ni. 4, 3 darab 3 sebab 8 darab dengan 3. Jadi penyebut pengangka kena darab nombor yang sama. 2 per 3 dia akan darab dengan 8. Baik. Kemudian 3 darab 3 dia jadi berapa? 9 ya. Dia jadi 9. 2 darab 8 jadi berapa? 16. Kalau kamu lihat di sini 4
tolak dengan 2 boleh tak? 4. Okey, nombor bulat dia 4 tolak 2 boleh? Boleh. Boleh. Okey. Tetapi cuba lihat pengangka. 9 tolak 16. Boleh tak 9 tolak 16? Nombor Tak yang boleh. tak boleh. Tak boleh. Okey. Tak boleh. Okay. Jadi sebab apa tak boleh? Cikgu nak tahu. Sebab Dia 9 nombor kecil. Ya. 16 nombor besar. tu nombor besar. 11 lagi besar. Bagus. Murid cikgu nampak. Okay, nombor tersebut. Jadi 9 tak boleh tolak dengan 16 sebab 9 nilai dia lebih kecil. Jadi apa yang perlu kita buat ialah 9/24 ni dia pinjam dengan 4. Nombor bulat 4 ni dia pinjamkan nilai dia 1 kepada 9/24. Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey, 9 ni sebab dia tak boleh nak tolak dengan 16. So, 9/24 dia pinjam dengan 4, 1. Dia pinjam 1. So, bila 4 ni dia beri pada, pinjam pada 9/24. Jadi, 4 ni tertinggal berapa? 3. 3. So, dia bagi 1 ni pinjam dengan 9/24. Okey, cikgu dah bagi tahu hari Senin hari tu, 1 bersamaan dengan apa pecahan dia? Okey, pecahan dia mestilah pengangka dan penyebut yang sama. Okey, disebabkan penyebut di sini 24, maka pengangka dia pun mesti 24. Jadi 21 ni bersamaan dengan 24/24. Tengok ya, 1 ni bersamaan dengan 24/24. So, 3 kita tulis saja. Baik, 1 ni kita tukarkan dia dalam pecahan. Itu pengangka dan penyebut yang sama. 24/24. Okey, dia tambah dengan 9/24. Sebab tadi tak cukup kan, nilai dia kecil. Jadi dia dah pinjam. Jadi 24 tambah 9. Jadi berapa? 24 tambah 9. Siapa boleh jawab? 24 tambah 9. Cuba kira berapa? 33. Bagus. 33. Jadi dia akan jadi 33/24. So dia akan jadi 33/24. Okey, tolak dengan 2, 16/24. Jadi boleh tolak dah sekarang ke tidak? Tak boleh tolak? Boleh, sebab 33 ni dah jadi nilai yang besar. Okey. Baik, kita tolak dulu. 3 tolak dengan 2. Kita tolak nombor bulat dengan nombor bulat. Jadi 3 tolak 2 berapa? 1. 1. Okey. Cuba kamu kira 33 tolak 16. Berapa jawapan kamu? Berapa? Urin berapa Urin? Urin dapat tak? Dapat jawapan tak? 33 tolak 16 berapa? Boleh kira dekat. Kira dekat buku apa tepi buku tu boleh kira. Conteng. Kamu kira 33 tolak 16. Kalau ada kertas, kamu guna kertas lah conteng. 33 tolak 16. Berapa? 27. Berapa? 27. 27. Kurang tepat. Okey, 33 tolak 16. Dia akan jadi 17. Okey, 17. 33 tolak 16. Dia akan jadi 17. Okey. Jadi jawapannya ialah 1/17/24.
Okey, dia akan jadi 1/17/24. Okey. Okey, kita lihat contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat ialah 10 tolak 8 5/6 tolak 8/9. Okey, ada satu nombor bulat dan dua pecahan. Okey, pecahannya penyebut tidak sama. Okey, seperti yang cikgu tunjuk dengan kamu tadi, contoh yang ketiga, kita buat 1/1. Okey. Mula kita akan tolakkan dulu 10 tolak 8 5/6. Okey, oleh kerana 10 ni dia adalah nilai nombor bulat, jadi kita perlu tukar dia dalam bentuk pecahan. Okey, macam mana kita nak tukar? Baik. Okey, kita tukar 10 ni. Macam mana dah nak tukar? 10 ini kita pecahkan dia. Kita keluarkan dia satu. Kita keluarkan dia satu. Jadi tinggal nombor bulat akan tinggal 9. Okay, kita keluarkan satu. Okay, kenapa kita nak keluarkan satu? Sebab kita nakkan nilai pecahan. Okay, nilai pecahan. Okay, cikgu dah bagi tahu tadi. Okay, satu bersamaan dengan pecahan yang mempunyai penyebut dan pengangka yang sama. Okey, oleh kerana kita nak tolakkan dengan 8 5/6, iaitu penyebut dia 6, maka kita beranggapan bahawa satu ini ialah 6/6. Okey, 6/6. Okay, dia akan jadi begini. Okey, 9. Okey, 1 ni dia akan jadi 6/6. Sebab apa dia jadi 6/6? Sebab kita nak tolak dengan penyebut 6. Iaitu 8 5/6. Okey, kita akan selesaikan dulu 9 6/6 tolak 8 5/6 dahulu. Okey, 8/9 ni kita tolakkan kemudian. Okey, sekarang penyebut dah sama betul? Nampak tak penyebut dah sama? 6 dengan 6. Okey, baik. Barulah kita boleh tolak. Okey, mula kita akan tolak dulu 9 dengan 8. Okey, nombor bulat dia. Kita kumpulkan. 9 tolak 8 berapa? 9 tolak 8 berapa? 1. 1. Okey. Sekarang 6 tolak dengan 5. Boleh? 1. 1. Jadi nilai dia akan jadi 1/6 tolak 8/9. Okey. Kita dah dapat hasil tolakan daripada dua pecahan di hadapan, iaitu 1/6. Okey, sekarang kita nak tolak dengan 8/9. Okey, kamu lihat kat sini pecahan dia sama tak? Penyebut dia sama tak? 1/6 tolak 8/9. Sama tak dia punya penyebut? Tak sama. Tak sama. Okey, jadi kalau tak sama kita nak perlu darabkan dengan sifir berapa? Okey, kita tengok dengan sifir 6 dan sifir 9. Okey, baik. Cuba cari nilai yang sama dalam sifir 6 dan sifir 9. 36. Okey, 36. Lagi? 36 lagi? 54. 18. Okey. 18. 24 ada ke? Tak ada kan? Jadi dia ada 36 dengan 18. Okey. Jadi nilai apa yang paling kecil dalam ni? 36 ke 18?
18. 18. 18. Okey, kita akan jadikan penyebut dia 18. Jadi 6 darab berapa dapat 18? 3. 6 darab 3. Okey, 9 darab berapa dapat 18? 2. 2. Okey, baik. Kita akan darabkan pecahan tersebut dengan nilai dia. Okey, sekarang 1 darab dengan 3, 6 darab dengan 3. Jadi 1/6 darab dengan 3, 8/9 darab dengan 2. Okey, untuk dapatkan penyebut bernilai 18. Okey, kemudian kita tulislah macam ni. Okey, 1 darab 3 bersamaan 3. Okey, 8 darab 2 dia jadi 16. Okey, awak cuba awak perhatikan. Boleh tak pecahan 3 tolak dengan 16? Tak boleh. Tak boleh. Okey, jadi apa yang perlu kita buat kalau kita tak boleh tolak? Satu tu Pin pinjam. pinjam. Okey. Jadi 3/18 dia akan pinjam dengan 1. Okey, ni kamu salin dulu sebab kita nak sambung slide yang kedua. Baik, tadi 3/18 tolak 16/18. Okey, baik. Jadi 3 tolak 16 tak boleh. Kawan kamu pun dah beri jawapan, kita pinjam. Pinjam dari nilai 1. Okey, 1 ini cikgu dah bagi tahu. Okey, ni cikgu ingatkan lagi. 1 bersamaan dengan pecahan yang penyebut dia dan pengangka dia sama. Okey, sekarang penyebut dia 18. Jadi 1 ini bersamaan dengan berapa? Pengangka penyebut sama. Jadi penyebut sekarang ni adalah 18. Jadi 1 ni bersamaan dengan berapa pecahan dia? 18. 18 per 18 Per 18. 18/18. 1 bersamaan dengan pecahan pengangka dan penyebut dia sama. Maksudnya nombor atas dengan nombor bawah tu sama. Okey, oleh kerana penyebut dia 18, maka pengangka dia pun 18. Jadi dia akan jadi begini. 1 ni dia akan jadi 18/18. Okey, tambah dengan 3/18. Okey, 18 tambah 3 jadi berapa? 20. 21. 21. Jadi dia jadi 21/18. Okey, tolak dengan 16/18. Okey, sekarang 21 dah boleh tolak dengan 16 sebab nilai dia dah telah pun menjadi lebih besar. Jadi 21 tolak 16, okey, bersama dengan berapa? 5. Okey, 21 tolak 16 sama dengan 5. Okey. Baik, penyebut tak perlu kita tolakkan. Kita kekalkan dengan penyebut yang sama iaitu 18. Okey, kita tengok contoh 5. Okey, baik. 3 1/3 tolak dengan anu. Anu tu maksudnya nilai yang kita tak tahu. Tak tahu. Okey, bersamaan dengan 1/3. Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, kita nak cari anu ni. Okey. Okey, apa yang perlu kita buat ialah kita pindahkan. Okey, 1/3 ini kita tukar. Kita tukar tempat. Kita tukar tempat dengan anu tu.
Jadi 1/1/3 kita pindah masuk ke dalam, kita pindah ke tempat Anu dan Anu pindah ke tempat 1/1/3. Okey, dia akan jadi begini. 3/1/3 tolak 1/1/3. Okey. Jadi awak lihat kat sini, kita dah boleh tolak ke belum? Dah boleh tolak ke belum? Dah boleh tolak. Okey. Baik. Okey, nombor bulat 3 tolak dengan 1 jadi berapa? 2. 2. Okey, 1/3 tolak 1/3. Jadi berapa? 1 tolak 1 jadi berapa? Sifar. Okey, sifar. Baik. Awak lihat. Okey, 3 tolak 1. Okey, dia jadi 2. 1 tolak 1 jadi sifar. Sifar per 3 bersamaan dengan sifar. Okey, sifar per 3. Okey, bila atas dia sifar, per dengan 3 maksudnya sifar. Kenapa dia dapat sifar? Okey, sebab sifar per 3 maksudnya sifar bahagi dengan 3. Okay, bila sifar bahagi dengan 3, nilai dia sifar. Okey, nilai dia sifar. Jadi 2 tambah dengan sifar. Okey, 2 tambah dengan sifar, jawapan dia berapa? 2. Jawapan dia 2. Dan latihan. Cikgu tak boleh nak tinggalkan kamu tak ada latihan. Okey, buka buku teks. Muka surat berapa? Okey, buka surat 103. Okey, buka surat 103, soalan 4. Sampai F kan? Muka surat 103, soalan 4. Okey, Sampai buat F. A sampai F. Okey. Okey. Baik. Cikgu dah bagi tugas. So nanti semua cikgu akan share dalam grup. Siapa yang nak salin semula, yang tak sempat salin boleh salin. Okay. Siapa yang nak refer balik, cikgu akan share kita punya video. Okay. Baik, sekian saja. Terima kasih semua kerana sudi hadir dalam kelas cikgu. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.